Maka Sayyidina Sumamah pun masuk Islam. Dia masuk Islam, dia belajar dengan Rasulullah dan sebagainya, belajar dengan para sahabat. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, banyak dosa yang aku buat kepada Islam dan umat ini. Aku bunuh ramai di kalangan sahabatmu. Aku tak tahu macam mana aku nak tebus. Demi Allah, wahai pesuruh Allah, aku akan kenakan tekanan yang berat kepada kaum musyrikin Mekah selepas daripada hari ini. Apa tekanan yang dia nak buat, tuan-tuan? Tekanan itu ialah tekanan ekonomi. Kerana Yamamah adalah antara pengeluar utama semenanjung tanah Arab yang menghasilkan gandum. Pengeluar utama gandum semenanjung tanah Arab. Dia bila gandum ni maksudnya dia yang paling kaya lah, sebab Arab pagi, tengah hari, petang, malam semua makan guna gandum. Masak apa pun, roti, segala jenis makan gandum tu. Jadi Sumamah kata, wahai Rasulullah, seluruh diri aku, pedang aku, kekayaan kami adalah untuk agama ini. Bermula daripada hari ini. Dia pun minta izin, ya Rasulullah, aku sebenarnya waktu kena tangkap waktu nak pergi buat umrah. Apa pendapat kamu? Nabi pun kata, ya, pilah buat umrah. Tetapi ikut syariat kita. Maka Nabi pun ajak Sayyiduna Sumamah untuk buat umrah kat mana miqat Bir Ali lah ketika tu, daripada Madinah, miqat yang paling dekat Bir Ali, Dhul Hulaifah. Kemudian Nabi ajak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kan? Maka Sayyidina Sumamah pun kali ni begitu semangat dengan ruh Islam, nur hidayah yang masuk dalam jiwa dia, yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi pun seronok. Sayyidina Sumamah pun begitu bahagia dan tenang. Dia pun pergi buat umrah. Sampai di Makkah, sampai di depan Kaabah dengan suara yang kuat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Peraturan di Mekah ketika itu, apa-apa unsur dan ajaran Islam, ajaran Muhammad, siapa yang pamerkan secara terang-terangan akan dihukum, diseksa, dipenjara ataupun dibunuh. Tak boleh, terang-terangan tak boleh. Baca ayat Quran terang-terangan tak boleh. Nabi nak buat ceramah terang-terangan tak boleh. Nabi nak berdakwah pun tak boleh. Semua tu disekat oleh penduduk Mekah sampai hari itu. Tapi Sumamah bin Utsal dia masuk dan dia melaungkan kuat-kuat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Semoga Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk mengerjakan haji dan umrah, insya-Allah akan datang. Jadi bila dia masuk talbiyah macam tu, Arab Quraisy pakat tengok, semua mereka tahu itu talbiyah Muhammad. Itu ajaran Muhammad. Yang mana yang ada 4-5 orang di situ, semua menyerbu Sumamah dan mereka menjatuhkan Sumamah. Menjatuhkan Sumamah di atas tanah dan mereka nak pukul. Tapi lalu satu orang ketika itu, salah seorang pemimpin Quraisy, lalu di kawasan tu, apabila tengok Sumamah nak dipukul, pemimpin Quraisy ni dia main tolak. Dia tolak, dia kata, hampa tahu dah hampa nak pukul siapa ni? Ni Sumamah bin Utsal, Raja Bani Hanifah. Dari Yamamah. Raja Bani Hanifah, Sumamah bin Utsal. Kalau hampa pukul dia, pukul bukan bunuh, kalau hampa pukul dia, seluruh Mekah akan mati kebuluran. Maksudnya yang pukul ni yang nanga-nanga yang di bawah ni lah, yang orang bawah ni. Adapun yang pemimpin atas kenal Sumamah bin Utsal, mereka kenal Raja Yamamah ini, salah seorang Raja Yamamah. Maka dia pun tak ada siapa berani sentuh dia, sebab dia orang besar daripada Bani Hanifah. Maka Sumamah pun berkata ketika itu, dia kata, pemimpin Quraisy kata kat dia, wahai Sumamah, kenapa kamu murtad dan meninggalkan ajaran kita? Sumamah kata, aku tak murtad. Bahkan aku memeluk sebaik-baik agama. Aku menganut agama yang dibawa oleh Muhammad. Orang tak jangka-jangka
orang tak jangka-jangka Thumamah bin Utsal nak bawa agama Islam, nak peluk agama Islam. Dan kata Thumamah, aku bersumpah dengan Tuhan yang menciptakan Kaabah ini, selepas daripada ini tidak ada sebutir gandum pun yang akan sampai ke bumi Mekah. Dia buat umrah, tawaf, dia sa'i, dan kemudian Thumamah bin Utsal pun balik. Bila balik ke Yamamah, dia keluarkan arahan tiada lagi gandum yang dieksport ke Mekah. Tuan-tuan, lama mana boleh tahan? Tuan-tuan tengok kuasa ekonomi. Tapi adakah kuasa ini yang digunakan oleh Rasulullah? Thumamah, dia balik, dia ada kuasa tu. Dia kata tiada lagi gandum yang dihantar ke Mekah. Maka kesemua orang bawahan, pembesar-pembesar Thumamah ikut arahan itu, mereka patuh. Maka beras ataupun gandum ni tuan nak tahan berapa lama? 5 tahun, setahun. Kan, sekejap je. Gandum ni tambah makan, digunakan setiap hari pula kan, digunakan setiap hari, maka harga jadi semakin mahal. Simpanan gandum tak ada, harga jadi begitu mahal. Pemimpin-pemimpin Quraisy ambil keputusan muka tak malu, menggadai maruah, menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin alaika salawatullah. Tulis surat, punya tak malu, wahai Muhammad, bila sampai surat ni ketahuilah penduduk Mekah dalam keadaan yang kelaparan. Wahai Muhammad, Thumamah bin Utsal telah mengeluarkan peraturan baru, iaitu tiada lagi gandum untuk penduduk Mekah. Wahai Muhammad, dulu kamu membunuh ahli keluarga kami dengan peperangan, sekarang kamu membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. No? Nak minta simpati dengan Rasulullah, jadi bahasa tetap kasar. Wahai Muhammad, jika pada pandanganmu adalah baik untuk menulis perutusan kepada Thumamah agar menghantar keperluan kepada kami, maka lakukanlah. Nabi ini macam mana tuan-tuan? Nabi ini apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai surat daripada kerajaan Mekah kepada Rasulullah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi pernah diboikot oleh Mekah selama 3 tahun. Waktu Nabi duduk di Mekah, bukan Nabi pindah ke Madinah. Waktu Nabi berada di Mekah, Nabi dan seluruh ahli keluarga Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, seluruh ahli keluarga Nabi yang Islam dan tidak Islam, diusir daripada kota Mekah, duduk di pinggir. Selama 3 tahun mereka tidak membenarkan sebutir gandum pun dijual kepada ahli keluarga Nabi. 3 tahun. Tapi alhamdulillah Nabi kumpulkan makanan yang ada apa semua, guna tu. Kalau kali ni Nabi nak balas dendam, maka Nabi tak perlu layan pun surat simpati daripada kerajaan Mekah. No? Akan tetapi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hantar surat kepada Thumamah bin Utsal. Nabi kata, wahai Thumamah, hentikanlah sekatan itu dan hantar kembali gandum kepada penduduk Mekah. Rahmatilah mereka. Maksudnya kesiankanlah mereka, wahai Thumamah. Sayyiduna Thumamah patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia patuh, dia dengar arahan Nabi, lalu dihantar semula gandum tadi. Entahlah. Sampailah Nabi wafat. Sayyiduna Thumamah bin Utsal masih lagi bersama dengan pasukan tentera Islam, iaitulah ketika berlaku peperangan Harbur Riddah, zaman Sayyidina Abu Bakar yang berperang dengan orang murtad. Thumamah bin Utsal dia berjaya tarik sebahagian daripada Bani Hanifah untuk bersama-sama dengan pasukan yang dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar dan berperang dengan pasukan Musailamatul Kadzab. Jadi alhamdulillah, begitulah sampai ke akhir hayat Sayyidina Thumamah bin Utsal
memerangi golongan bukan Islam, golongan murtad. Beliau berada di jalan Allah sehinggalah beliau menghabiskan sisa sakit-baki kehidupannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar tu dulu, semoga kita mendapat manfaat daripada kisah seorang sahabat yang jarang kita dengar, dan hadis Nabi pun tak banyak diriwayatkan daripada Thumamah bin Uthal, sangat sedikit. Dan akan tetapi mereka adalah sahabat yang sangat hebat kerana mereka adalah anak murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekadar tu dulu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.